Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya iaitu bab 8, kita masuk ke tekanan dalam bendalih, prinsip Pascal. Okey, kita akan ada dua bahagian, cikgu akan pecahkan kepada dua bahagian. Okey, untuk kali ini kita masuk prinsip Pascal terlebih dahulu. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran untuk kali ini. Okey, apa yang perlu anda dapat selepas mendengar ataupun mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, anda mesti boleh menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Dan yang kedua, anda boleh berkomunikasi mengenai prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Okey, tahu tak apa alat ni? Pernah tengok tak? Ataupun ada kat rumah kamu? Siapa yang tahu? Siapa yang ada kat rumah dia mesti tahu apa ni kan? Ya, ini adalah jet hidrolik. Digunakan untuk apa? Okey, diguna biasanya untuk angkat benda yang berat. Macam bila kita nak tukar tayar kereta yang pancit, kita terpaksa angkat dulu kereta tu untuk mudahkan tayar tu dicabut. Okey. Jadi apa prinsip yang kita gunakan dalam jet hidrolik ni? Okey, seterusnya kita lihat formula tekanan bendalih. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu satu prinsip iaitu prinsip Pascal. Apa itu prinsip Pascal? Okey. Prinsip Pascal mengatakan tekanan bendalih dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada semua arah. Okey, secara seragam pada semua arah. Jadi apa tu sistem tertutup? Sistem tertutup merupakan satu sistem fizikal di mana jirim tak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Kalau ibaratnya kalau kita isi air dalam botol mineral, air tu bila ditekan, bila dipicit macam mana kuat sekalipun, air tu tak dapat keluar, kekal dalam botol tu. Cuma yang diberi adalah tekanan. Tekanan yang akan terhasil dan tekanan tu akan memberikan tekanan yang seragam lah pada keseluruhan permukaan botol tu. Okey, jadi cikgu ulang. Prinsip Pascal mengatakan bahawa tekanan bendalih dalam suatu sistem tertutup adalah secara seragam. Ini sudah pun diringkaskan. Kalau dalam buku teks ayat dia lebih panjang lah. Jadi bila disebut bendalih ni merujuk kepada sama ada cecair atau gas. Okey, tak kira lah cecair ataupun gas. Okey. Okey, itu dia rupa Pascal. Okey, mari kita lihat formula tekanan. Okey. Tekanan formula dia ialah daya bahagi dengan luas. Okey. F untuk force, A ialah luas. F1 maksudnya daya untuk salah satu omboh. Omboh mesti ada dua, kiri dan kanan, kecil dan besar. Jadi salah satu tu akan dilabelkan sebagai F1. Omboh yang kedua akan dilabelkan sebagai F2. Begitu juga dengan luas. Okey, luas bagi omboh yang pertama dilabelkan A1 dan omboh yang kedua akan dilabelkan A2. Okey, kamu boleh rujuk buku teks lah. Okey. Mari kita lihat seterusnya prinsip operasi sistem hidrolik. Ini adalah sistem hidrolik yang kalau kita tengok jet hidrolik tu, bagaimana jet hidrolik boleh mengangkat beban yang sangat besar dengan hanya menggunakan tenaga pada tangan ataupun kaki kita. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu, persamaan ini perlu difahami dan diingatlah. Tekanan pada omboh kecil, kat mana omboh kecil? Di sini. Ini adalah omboh kecil, adalah sama dengan tekanan pada omboh besar.
Jadi dua omboh ni, satu omboh kecil, satu omboh besar. Jadi tekanan pada omboh kecil di sini adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey. Jadi untuk mengira tekanan, kita masukkan formula ni, daya bahagi luas. Jadi di sini kita letakkan daya bahagi dengan luas. Dan di sebelah kanan sama dengan daya bahagi luas juga. Apa beza dia? Bezanya cuma untuk omboh kecil, kita labelkan dayanya F1 dan luasnya A1. Untuk omboh besar, dayanya F2, luasnya A2. Dan ia menjadi satu persamaan serentak lah. Jadi jika diberi soalan untuk selesaikan salah satu nilai di antara 4 ni, kita boleh selesaikan lah. Okey. Baik, ini prinsip hidrolik tadi. Okay, boleh rujuk buku teks. Ada link prinsip hidrolik ada disediakan video dalam bentuk QR code pada muka surat 224. Okay. Jadi berpadanan dengan prinsip Pascal yang menyatakan tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair dalam bekas yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Yang ni adalah prinsip Pascal. Ini prinsip Pascal. Jadi bagaimana prinsip operasi sistem hidrolik? Yang ni macam mana kita, kalau soalan tanya, apakah prinsip operasi sistem hidrolik? Jadi kita kena faham dulu bagaimana ia berfungsi. Jadi apabila piston ataupun F1, F1 ni ingat tadi force, tekanan ataupun daya pada omboh kecil ditekan ke bawah. Ni apabila F1 piston kecil ni, omboh kecil ditekan ke bawah, piston pada F2 akan naik ke atas secara serentak. Yang ni turun bawah, yang ni naik atas serentak. Okey, kerana apa? Kerana tekanan dipindah secara serentak ke semua arah. Ya. Okey, F1 di situ dan F2 di situ. Bila kaki ditekan di F1, maka F2 akan terangkat. Okey, jadi prinsipnya ialah tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar. Okey, tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar. Jadi, satu daya besar dihasilkan untuk menolak piston ke atas dan kereta dapat dinaikkan. Biasanya 3 markah ni kalau dia minta terangkan prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, jadi anda nyatakanlah poin pertama, tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar. Okey, macam mana tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar? Apabila piston pada omboh kecil ni ditekan ke bawah. Jadi jangan lupa yang ini, apabila omboh kecil ditekan ke bawah, tekanan dipindah oleh minyak ke silinder besar. Kemudian satu daya besar dihasilkan, poin kedua, untuk menolak piston ke atas. Dan barulah kereta dapat dinaikkan. Kereta tu beban lah. Beban yang diletak pada output ni. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Cikgu ada satu jet hidrolik macam ni nak angkat kereta tu. Kita kena tahu berapakah daya yang dikenakan pada jet tu. Kat sini 10 Newton daya dikenakan. Luas permukaannya adalah 2 cm persegi. Dan beban kereta tu misteri, F2. Tak tahu. Jadi maksudnya yang itulah yang nak dicari. Dan kita kena tahu satu lagi nilai iaitu luas bagi F2. Okay, luas bagi omboh besar. Jadi, pertama sekali kita tulis balik persamaan serentak tadi mengikut prinsip Pascal, tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Lepas tu kita masukkan persamaan tekanan. Okay, formula tekanan iaitu daya bahagi luas. Okay, sebelah kiri adalah omboh kecil, jadi labelnya adalah F1 dan A1. Bahagi daya bahagi luas. Okay, sebelah kanan tekanannya ialah daya bahagi luas juga, tapi pada omboh besar. Jadi daya bagi omboh besar ialah F2. Dan bahagi dengan luasnya ialah 100 cm persegi. Okay, 100 cm persegi. Jadi kita masukkan nilai tu. Daya 10 Newton bahagi luas berapa? 2 cm persegi. Sama dengan beban F2 misteri. Okay, bahagi luas 100 cm persegi. Okey, kemudian kita selesaikan persamaan di sebelah kiri dahulu. 10 bagi 2 dapat 5 Newton per cm persegi. Sama dengan F2 bahagi 100. 100 tu kita pindahkan dia ke kampung sebelah. Okey. F2 kita nak cari. Jadi 100 kita pindahkan ke kampung sebelah. Maka kita dapat
5 Newton per centimeter persegi. Darab, bila dia bahagi, dia pergi ke kampung sebelah, dia jadi darab. Darab 100. Jadi dapatlah nilai F2. Berapakah nilai F2? Dapatlah 500 Newton. Macam mana dapat 500 Newton? Mana pergi cm ni? Okey, apabila negatif 2 bertemu dengan darab dengan 2, kuasa 2, kuasa negatif 2 darab dengan kuasa 2, kita dapat hilangkanlah. Dia negatif 2 ni sebenarnya 5 Newton bahagi per sentimeter persegi. Jadi sentimeter persegi ni sebenarnya duduk kat bawah. Bahagi. Jadi atas dengan bawah kita boleh mansuhkan dia. Okey, jadi jawapannya ialah sama dengan F2. Jadi F ialah 500 Newton. Okey, mudah je kan? Okey, next. Kes yang kedua pula. Mari kita selesaikan. Okey. Daya pada ombak kecil misteri. Tak tahu F1 berapa. Luas dia ialah 0.02 meter persegi. Beban pada ombak besar ialah 4000 Newton dan luasnya ialah 2 meter persegi. Jadi kita tulis dahulu persamaannya. Okey, tekanan pada ombak kecil sama dengan tekanan pada ombak besar. Masukkan nilai daya bahagi luas, daya bahagi luas untuk ombak kecil dan ombak besar masing-masing F1, F2, A1, A2 dan masukkan nilai. Okey, daya di situ menjadi misteri yang kita nak cari. Okey, bahagi dengan 0.02 meter persegi sama dengan masukkan nilai beban 4000 Newton bahagi 2 meter persegi. Okey, jadi 0.02 kita boleh hantar ke kampung sebelah untuk didarabkan. Kita nak cari daya, jadi kita hantarkan 0.02 ke kampung sebelah. Okey, kita selesaikan dahululah 4000 bahagi 2 meter persegi ni, 4000 Newton bahagi 2 meter persegi. Kita akan dapat 2000 Newton per meter persegi. Kemudian kita hantarkan 0.02 meter persegi ke kampung sebelah, jadi darab dengan 2000 Newton per meter persegi. Darabkan dia, maka meter persegi ni akan terhapus. Okey, jadi jawapannya ialah 40 Newton. Okey, boleh guna kalkulator untuk kira. Okey, seterusnya. Pernah tak awak fikir macam mana kereta yang tengah bergerak, tengah laju ke, tengah perlahan ke, tiba-tiba zap berhenti? Macam mana dia boleh berhenti? Ya, guna brake lah. Ada brake baru boleh berhenti. Kalau brake tu rosak, apa jadi pada kereta? Boleh menyebabkan kemalangan. Okay, jadi, tapi apakah prinsip yang digunakan dalam brake itu? Prinsip apa? Okay, mari kita lihat prinsip operasi untuk keadaan yang melibatkan prinsip Pascal lah. Okay, aplikasi yang melibatkan prinsip Pascal. Jadi, biasa tengok dalam tadi dalam cikgu gambar yang sebelum ni, macam mana kereta boleh dihentikan, okay, berhenti. Jadi kebanyakan sistem brake kereta menggunakan brake hidrolik. Okay, bagaimana brake hidrolik berfungsi dalam kereta tersebut? Jadi kita tengok animasi ni. Yang pertama, of course ada kaki pemandu akan menekan pada pedal brake. Nombor 2 ni adalah pedal brake. Yang ketiganya adalah omboh. Okay, omboh mesti ada dua lah. Kita dah tahu sebelum ni omboh kecil dan omboh besar. Okay, omboh ni akan menolak. Yang keempat ni, warna merah ni adalah bendalih iaitu minyak brake. Kemudian yang kelima adalah omboh yang kedua. Yang keenam warna hijau ni, ini adalah pad brake. Dan yang ketujuh yang warna kelabu ni, ini adalah piring keluli yang dipasang pada roda hadapan. Okay, ataupun kita panggil brake disc. Okay, yang warna kelabu ni, ini adalah silinder brake yang disambungkan kepada roda kereta. Okay, ni roda lah. Jadi apabila kaki pemandu menekan pedal brake, okay, apa yang akan berlaku? Omboh ni akan ditolak, menyebabkan terhasilnya tekanan yang seragam dalam cecair brake ni ataupun minyak brake ni, iaitu bendalih, dan menyebabkan omboh yang kedua ni akan ditolak. Bila omboh kedua ni ditolak, dia akan menghasilkan satu cengkaman oleh brake disc ni ataupun pad brake ni. Okay, pad brake ni akan menghasilkan satu cengkaman pada piring keluli yang dipasang kat sini. Okay, bila dia menghasilkan cengkaman, maka putaran tu akan makin perlahan dan menghentikan putaran roda tersebut. Okay, itulah fungsi
yang berlaku pada brake hidrolik dalam kereta. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 226. Okey, ada 4 step ataupun 4 point bagi setiap operasi brake cakra pada roda, iaitu ada 2 keadaan, iaitu roda depan dan roda belakang. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, kat situ adalah bendali dalam satu sistem yang tertutup lah. Bendali tu tak akan keluar. Okey, itu dalam tu bendalinya digunakan minyak brake. Okey, kat sini pula ialah brake pad. Okey, brake pad ataupun pad brake. Dan di sini adalah brake disc brake cakra ataupun piring keluli. Okey. Pernah tak pergi klinik gigi? Siapa penakut jumpa doktor gigi mesti tak pernah ni. Kalau orang yang selalu mengelak, biasanya dia jarang ke klinik gigi lah. Tapi siapa yang selalu cek gigi dia berkala, mesti selalu nampak kerusi ni. Kerusi rawatan gigi pun menggunakan prinsip Pascal, iaitu menggunakan operasi hidrolik. Jadi boleh lihat aplikasi prinsip Pascal dalam kerusi rawatan gigi dalam QR code dalam buku teks muka surat 226. Ada 2 video yang diberikan dalam QR code tersebut. Okey, macam mana kerusi tersebut boleh berfungsi? Jadi samalah macam tadi, adanya bahagian utama ni apa ni? Ini adalah bendali dalam satu sistem tertutup. Jadi dia menggunakan prinsip Pascal tadi juga. Okey, iaitu tekanan yang dihasilkan dalam bendali yang dalam sistem tertutup akan menghasilkan tekanan yang seragam ke semua arah. Jadi bila kaki tu menekan, dia akan menghasilkan pergerakan pada ombor. Okey, jadi kerusi boleh naik ke atas. Okey, jadi daripada sini anda boleh juga menghasilkan inovasi untuk menghasilkan kerusi hidrolik ni menggunakan picagari. Okey. Okey, cuba lihat. Ini adalah jengkaut. Okey, jengkaut ni untuk aplikasi. Ini adalah antara aplikasi prinsip hidrolik yang digunakan dalam kenderaan. Okey, jadi anda bolehlah Google dan cari macam mana nak buat, nak reka, kerana dalam topik ni ada muka surat 230 dalam buku teks, ada kemahiran mereka bentuk, ada aktiviti aktiviti 8.4 untuk mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendali. Jadi kena cipta satu alat. Biasanya kalau ada anda perlu mereka cipta ni dalam soalan, perlu lukis, perlu label dan nyatakan bagaimana susunan tu dan kemudian nyatakan konsep. Konsep apa? Prinsip apa yang diguna ni? Dia menggunakan prinsip Pascal tadilah. Okey, boleh Google untuk buat carian menggunakan picagari je. Tu diguna picagari untuk menghasilkan tekanan dan untuk mengangkat beban kat sini. Ini adalah sistem bendali dalam satu sistem yang tertutup digunakan. Okey, menyerupai konsep yang digunakan dalam jentera-jentera berat ni yang menggunakan operasi prinsip hidrolik tadi. Okey, ni. Kat situ adalah cecair ataupun bendali yang digunakan. Contohnya crane, backhoe, lori sampah, semua ni menggunakan prinsip Pascal, iaitu sistem hidrolik. Okey, tapi apa agaknya bendali yang digunakan dalam sistem hidrolik? Air ke minyak? Ya, mestilah minyak, takkan air, ya. Jadi, mengapa minyak diguna dalam sistem hidrolik? Ya, yang pertama, minyak dia tidak boleh dimampatkan sebab minyak tak boleh dimampatkan. Yang kedua, dia boleh membantu. Minyak boleh membantu mengurangkan geseran dan mencegah pengaratan. Sebab itulah minyak digunakan. Okey, mari kita buat sedikit latihan sebelum kita sambung dalam siri yang seterusnya. Ada separuh lagi. Okey, dalam siri yang seterusnya kita akan tengok hubung kait antara halaju bendali dengan tekanan. Jadi untuk bahagian bahagian pertama ni kita jawab dulu sebahagian soalan. Okey, yang pertama, apakah prinsip Pascal? Nyatakan prinsip Pascal. Tadi ada cikgu nyatakan prinsip Pascal yang telah cikgu ringkaskan tu. Jadi yang kedua, soalan yang kedua, nyatakan prinsip asas sistem hidrolik. Susah tak soalan ni? Kalau tak tahu memang susah lah.
Okey, prinsip Pascal tadi mengatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu bendalih sama ada cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, nombor 2, nyatakan prinsip asas sistem hidrolik. Jadi prinsip asas tadi cikgu pun dah terangkan. Ia adalah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Cikgu ulang, prinsip asas sistem hidrolik adalah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Prinsip Pascal tadi apa? Dia mengatakan bahawa tekanan dalam bendalih yang tertutup, sistem bendalih yang tertutup adalah seragam pada semua arah. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 3. Berikan 3 contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Tadi baru cikgu bagi contoh. Apa dia? Yang pertama, sistem jet hidrolik. Yang kedua, sistem brake hidrolik. Yang ketiga, kerusi rawatan gigi. Ada lagi tak?